Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Hajar Ratna, mana nampak tadi? So, Hajar Ratna pun sudah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, terlambat sikit 2 minit. Okey, siapa yang patut baca hari ni? Ghafur kan? Saya kan? Ya. Ah, Tuan juga Kadir. saya Dia kan baca. minggu Okey, ni. bolehlah mula. Saya dah Saya mulakan mula, recording. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa ridwal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma rfaqna wa rafaqna wa sarifna bil ilmi nafiq وانفقنا به أنفسنا وأهلنا وأقطاننا وديارنا وجميع المسلمين يا إله العالمين اللهم اهدنا بهداه واجعلنا من من يصارف في رضاك ولا تولينا وليوم سواك ولا جعلنا ممن خلف أمرك وأصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadhal ya Karim. InsyaAllah kita teruskan saja dengan perkongsian kita. Pagi ini kita ada setengah jam sehingga 7.45 ya. Patutnya 7.15 tadi kita mula. Okey, saya akan teruskan perkongsian screen sharing online ya, dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan adanya kemudahan secara digital ni, kita masih dapat bersama belajar dan memahami ayat-ayat Quran dengan mula-mula sekali mengenalkan kalimah-kalimah ya. Selepas kita mengenal kalimah, Ini pukul 12 dia percaya kan? barulah kita Kan tak baca email tu. Hantar semua. Hari ni cara puasa kan? Daripada dia. kita apa Tak tahu. 30 okey, saya kongsikan leksi logos semalam. So, semalam kita telah mencatatkan kaedah yang ke-8 ya, iaitu kalimah asal kepada min. Dalam ayat ni ada kalimah min. Min adalah asalnya ialah mim baris bawah dengan nun yang sukun ya, nun sakinah. Jadi kenapa hilangnya tanda sukun? Sebab disembunyikan tanda sukun ni ya. Kita kata dia disembunyikan ya, sebab dia dalam konteks disembunyikan. Disembunyikan tanda sukun pada huruf non sakinah kerana ia bertemu dengan huruf qaf. Nun bertemu dengan huruf qaf yang melibatkan hukum ikhfa hakiki ya. So kalau kita nak sambung sikit, ini bahagian tajwid lah ya. Tajwid ni pun ada kaedah-kaedahnya yang kita perlu fahamkan dia ya. Jadi kalau kita nak sambung di sini, frame ni sudah penuh. Mungkin kita sambung di frame baru ya. Jadi saya kopikan ni, bawa ke frame baru dan kita masukkan ke sinilah.
Ya, kita sambung 6.8. Okey. Ramai di antara kita tahu dia hukum ikhfa' hakiki, tapi bila disuruh untuk menerangkannya, banyak yang gagal ya. Gagal menerang apa dia masukkan ikhfa' hakiki ni. Hakiki maknanya pada hakikatnya lah. Ya. Jadi kita boleh terangkan dalam bentuk penerangan gunakan jawi Melayu ni, ya, supaya tuan-tuan akan sentiasa mahir dengan menggunakan bahasa kita yang original ya. Bahasa kita original ialah jawi. Bukannya Rumi. Rumi ni ialah daripada perkataan apa? Romanized. Roman. Maknanya Rumi ni bukannya daripada orang Islam dululah ya. Orang Islam dulu Al-Quran dalam jawi, Arab dalam jawi, orang Persia pun, orang Iran pun dalam jawi, Pakistan pun tulis jawi, ya, Melayu pun tulis jawi. Tapi sayangnya sekarang ni orang Melayu tak tahu tulis jawi. Maknanya orang Melayu ni dia meninggalkan satu ilmu yang asas. Ini bahaya ya. Kalau kita ilmu kita yang asas tu kita tinggalkan, kita pergi mengguna pakai ilmu orang lain, maknanya kita tak berapa smart lah orang kata, tak berapa bijak lah ya. Okey. Okey, so kita terangkan apa yang dimasukkan ikhfa' hakiki ya. Ikhfa' hakiki hukum. Kita masukkan dalam penerangan ni menjadikan dia kaedah. Dalam 68 tu terangkan dia apa yang dimasukkan ikhfa' hakiki. Okey, ikhfa' hakiki adalah pada hakikatnya sini tidak ada nya tapi kita boleh pinjam Melayu dia gunakan kaf pula ya. Hakikatnya nya kita boleh pinjam. Mana ada nya semalam? Oh tak ada ya. Tak ada ni kita ambil ke Melayu lah. Ya. Kopi dia. Pada hakikatnya Melayu kemungkinan dia ada ya. Kita masukkan ya ya. Kalau Arab dia tak ada ya. Tapi hakikatnya huruf nun sakinah. Yang inilah. Ini dipanggilkan istilah ya. Dalam hukum-hukum tajwid dia ada istilahnya. Pada hakikatnya huruf nun sakinah disembunyikan. Disembunyikan, malah ada sembunyikan, guna ni lah. Apakah yang disembunyikan itu ialah makhraj dan juga sifatnya ya. Makhraj dan juga ada tak juga semalam? Tak ada. Tak ada, kita pergi ke jawi Melayu, tulis juga jim, waw dengan ga. Juga kopikan dia. Okey. Sebab apa? Nak membunyikan satu huruf tu, dia mesti ada makhraj dengan sifat. Ya. Itu cara menerangkannya. Sifatnya. Dalam konteks ni, sifatnya. Sifat ni dia banyak, jadi kita Melayu tambahkan tanda
Nombor 2 tu, sifat-sifatnya. Ambilkannya tadi, hakikatnya. Kopikan di sini, ya, sifat-sifatnya. Kalau kita nak cek ejaan Rumi Jawi sebenar sifat-sifatnya agaknya macam mana, kita pergi ke apa tu, Jawi Makmur ni. Cuba kita tuliskan Rumi dia di sini, ya. Sifatnya. Dia sifat-sifatnya, ya. Dia gunakan sin. Kita nak ubah dia sikit, kita sebab dia sifat ni daripada bahasa Arab, ya. Jadi kita tukarkan sin ni kepada sad. Jadi sifatnya. Kita ambil yang ni saja cukuplah, ya. Sifatnya. Okey, kalau nak jamakkan dia, nak banyakkan dia, sifat-sifatnya, ya. Dia ada ya lah, masukkan ya. Melayu dia ya. Dan juga sifat-sifatnya, itulah yang dimaksudkan disembunyikan makhraj dan juga sifat-sifatnya. Tetapi sifat-sifatnya ni bukannya semua yang disembunyikan, ya. Yang ada yang tidak disembunyikan. Jadi kita masukkan melainkan kaf. Okay. Melainkan sifat sad fata sifat dengungnya, ya. Dia ada satu sifat kepada non sakinah tu ialah sifat dengung, ataupun bahasa Arab dia ialah ghunnah. Jadi Melayu dia ialah sifat tu dipanggilkan sifat dengung. Dal, na, waw, na. Sifat dengungnya. So kopikan dia, pergi ke lesiran. So sifat dengungnya kita panggil dalam bahasa Arab dia apa dia? Ghunnah. Ghain, nun tu ada tasydid. Tasydidkan dia dengan ta marbutah. Jadi apa maksud dia? Masa kita membaca tu, hendaklah disembunyikan makhraj dan juga sifat-sifat kepada non sakinah ni, ya. Melainkan satu saja sifat yang tidak disembunyikan, iaitu melainkan sifat dengungnya, iaitu ghunnah, ya. Kita letak ya itu, ya, alif, hamzah, ya itu, iaitu ghunnah. Yang ni kita tidak sembunyikan sebab kita zahirkan dia, ya. Iaitu sifat, melainkan sifat dengung, iaitu ghunnah, dizahirkan. Zat, ha, ya, ro, kaf, nun. Dizahirkan. Zahir kena ada alif lah. Ya. Dizahirkan dan dibaca. Sama ada kata dibaca ataupun disebutlah, sebagai satu kalimah saja kita boleh disebut. Sepanjang sim
fa, nun, jim, waw, jim alif pula. Sepanjang ngah. Ya, sepanjang, tapi sepanjang ni kita boleh cek. Rasanya Melayu dia sepanjang tu dia letakkan alif selepas fa, sepanjang. Ya. Apa-apa hal pun kita boleh cek di sinilah. Sepanjang. Okey, sepanjang dia tak ada alif ya. Okey, tak apa. Kita ikut dia lah. Ya, tak payah alif. 2 harakat. Harakat ialah ha, ra, sepatutnya 2 harakat ni dia haroka ni, tapi biasa jarang kita jumpa oleh haroka ni lah ya. Harokata, harokata ni, harokat tun jadi harokata ni ya. Tapi kita gunakan Melayunya pula, iaitu harokat. Ya, penerangan kepada hukum ikhfa hakiki adalah pada hakikatnya huruf nun sakinah disembunyikan makhraj dan juga sifatnya, melainkan sifat dengungnya, iaitu sifat ghunnah. Dengung adalah sifat ghunnah dizahirkan. Ya, jadi kita tidak menyembunyikan sifat ghunnah. Yang sifat-sifat lain tu semua kena sembunyikan. Dan disebut sepanjang 2 sifat ghunnah ni kita baca dia sepanjang 2 harakat. Ya, jadi bila nun bertemu dengan qaf tu, kita dengungkan nun tu kepada 2 harakat untuk mengambil huruf qaf. Ya. So persoalannya macam manakah cara menyembunyikan ni? Cara nak menyembunyikan tu. Okey. So cara menyembunyi tu kita terangkan di sinilah. Ambil Melayu, cara. Cara ialah ca, alif, ra, ada alif katanya. Kita boleh cek dekat Jawi Makmur tu, cara, C-A-R-A. Betul, ada alif ya. Jadi cara menyembunyikan. Mana dia? Oh, dia kita tak copy lagi tadi ya. Okey. Copy dia. Okey. Okey, cara menyembunyikan huruf non sakinah ni. Kita ambil sembunyikan, lepas tu kita modify dia sikit. Iaitu menyembunyikan, buangkan sim tu, kita taruh mim dengan nya. Ambil nya tadi, masukkan sini. Cara menyembunyikan huruf non sakinah adalah kenapa dia tukar apa? Tulislah. Adalah dengan
Tak tahu kenapa keluar macam tu ya bila kita nak copy tu. Dengan menyebutnya. Jadi kita tadi ada sebut, tak apalah, kita type barulah min yang kita ambil di sini. Butnya ba, waw, ta dan nya sekali lagi. Ya, cara menyebutnya ya, maknanya membunyikan huruf non sakinah tadi. Apabila kita kata sembunyikan, ialah menyebutkannya di antara izhar kalau tuan-tuan tahu apa di izhar ya, so cara menyebutnya ialah di antara kita apa sebut sebutan ya. Jelas. Izhar tu jelas. Itu makna dia, tapi apa istilah izhar ni untuk huruf nun? Oh, Macam mana nak mendapatkan jelas tu? Jelas Sebutan sifat dah mahrasnya. Jelas sifat dah mahrasnya. Ya, macam mana nak dapatkan sifat makhraj dan sifat yang jelas tu? Okey, so menyebutnya ialah di antara sebutan kita panggil antara izhar dan idgham. Idgham ya. Jadi jangan sebut izhar dan jangan sebut idgham. So dia disebut di antara. Antara izhar dan idgham. So kita kena tahulah apa dia izhar dan apakah idgham supaya kita menyebutnya di antara. Itulah istilah. So persoalannya macam mana nak menyebut nun sakinah tu di antara izhar dan idgham. Izhar maknanya apa? Jelas. Tidak memasukkan huruf nun tu ke dalam huruf selepasnya. Kalau idgham memasukkan huruf nun tu ke dalam huruf sebelumnya. Ya. Jadi nun ni disebut bukannya izhar, bukannya dibaca dengan jelas dan bukannya juga dimasukkan. So dia di antara. Baca dengan jelas dan terang pun tidak. Dimasukkan hilang terus pun tidak. Itulah dimasukkan izhar dan idgham yang dinamakan ikhfa. Yang ikhfa maknanya pembacaan ataupun penyebutan di antara izhar dan idgham. Ya. Kalau izhar hujung lidah kita kena dapatkan makhraj nun tu 100%. Itu dimasukkan izhar. Mana hujung lidah tu kena tekan pada langit-langit atas ya, di tempat makhraj nun tu. Dan pada masa yang sama sifat huruf nun sakinah tu perlu dinyatakan ya. Dia ada 6 sifat. Jadi 6 sifat tu perlu dizahirkan. Itu dimasukkan izhar. Ya, dengan kedudukan hujung lidah tu ya ditekan pada makhraj nun 100%. Itu untuk mendapatkan izhar. Kalau kita nak buat idgham, apa kita buat? Idgham kita tak sebut langsung. Maknanya lidah tu tak bergerak langsung ya. Lidah tidak digerakkan langsung sebab dia tidak mengambil makhraj dan sifat dia, zero. Itu dipanggil idgham.
Ya, bila idgham mana dia dimasukkan ke dalam qaf, nun itu dah hilang dalam sebutan. Itu di idgham. Jadi bermakna untuk mendapatkan ikhfa tu lidah kita digerakkan tak sampai kepada makhraj nun dan tidak juga tidak bergerak. Itu maksudnya ialah ikhfa. Jadi lidah ni kita gerakkan separuh jalan. Lebih kurang lepas dia tak sampai ke makhraj nun tu, tapi dia kena gerakkan sikit ya supaya dia dapat sifat sembunyi tu, menyembunyikan. Sebabnya membunyikan bukannya idgham. Idgham ni memasukkan dan dia tidak juga izhar. So kena buat di antara. Itulah dimasukkan dengan ikhfa. Ya. Jadi sifat dia pun disembunyikan melainkan sifat dengung iaitu sifat gunnah tu dikekalkan dan dizahirkan dengan bacaan sepanjang 2 harakat. Itulah ya nun sukun bertemu dengan qaf yang membabitkan hukum dipanggilkan ikhfa hakiki. Okey, itu 6.8 ya. Dia kaedah yang membabitkan hukum tajwid yang dipanggilkan ikhfa hakiki. 6.9 kita buat iaitu min dengan qabli ni dia ada pertalian dia. So kita masukkan dalam tu pertalian tu yang dipanggilkan jar wa majrur. Okey, kita kopikan dia ya. Oh, kita kena buat frame baru. Sebab yang ni dah penuh, jadi kita buat frame baru. Kita kopikan saja yang ni. Frame baru. Tak kopikan ke atas ya. Jadi kita yang ni ialah 6.9. 6.9. So kita ada satu lagi kawan, iaitu kita boleh bahaskan min qablikum. Ini kaedah ya. Tuan-tuan lihat min qabli adalah satu pertalian, qablikum satu pertalian. So yang ni kita panggilkan min qablikum ni adalah gabungan dua pertalian yang bertindih kita panggil ya. Ataupun bersabit pun boleh juga ya. Bersabit bara sa alif ba ya ta. Ya. Silap. Sa sini. Dengan menengah tidak ada ya. Ada sini ada. Okey, ada dua pertalian yang bertindih kita panggil ya. Dua pertalian yang bertindih. Fara, ta alif, lam, ya, nun. Pertalian yang bertindih ya dengan nga, pinjam nga di sini. Bertindih. Baro, ta, ya, nun, dal, ya, ha.
Okay, apakah yang bertindih tu? Iaitulah. Ya, ya dengan alif, lepas tu diikuti dengan hamzah, dengan ta. Itu ejaan iaitu. Satu pertalian tu dipanggilkan min qabli ialah jar wa majrur. Jim alif ra. Waw majrur ni dalam Arab dia jangan asing ya. Dia gabungkan sekali. Majrur. Wa majrur mim, jim, ra, waw, ra. Itu satu pertalian. Ya, ialah ja wa majrur kalau kita besarkan sikit kotak ni, okey. Dan satu lagi pertalian ialah idhafah. Dan idhafah. Hamzah qata, dad, alif, fa, ta mabutah. Itu ya, itu kaedah lah tu. Ya, min qablikum, min qabli ni adalah ja wa majrur. Lepas tu qablikum adalah idhafah. Okey, dan kemudian nanti besok kita terangkan apa yang kita masukkan dengan bertindih ya. Bertindih kerana kalimah qabli ni dia ada dua peranan dia. Pertama dia adalah isim majrur kepada min, yang kedua dia adalah mudhaf kepada kum. Itu yang dinamakan dia bertindih ya. Dia bertindih pada satu kalimah yang memainkan dua peranan dalam pertalian tu. Nah, itu kaedah lah ya. Kaedah tu kita faham. Nanti di tempat lain Quran pun kita akan jumpa banyak kaedah yang bertindih, pertalian bertindih ni, jadi kita boleh ya menerangkannya dengan baik lah ya. Nah, jadi yang ni kita boleh simpan lah ya untuk hari ini. Sudah 7.49 sudah cukup kita simpan. Okey, ada apa-apa soalan? So hari ini kita buat dua ya. Tadi yang ni kita habiskan 6.8 mengenai hukum ikhfa hakiki itu, dan dia hendaklah dibaca di antara izhar dengan idgham. Barulah tersembunyi makhraj dengan sifat huruf tu, melainkan sifat gunnah saja kita zahirkan ya. Jadi ini kita boleh simpan dalam screenshot lah. Okey. Dan yang satu lagi tadi kita simpan dia dua-dua ya. Yang ni kita ambil screenshot dulu. Print screen. Dan lepas tu kita simpan sebab besok nak guna lagi, nak sambung. Besok kita cuti ya. Besok pagi Khamis cuti am. Jadi kita ambil cuti lah ya. Sebab ada rakan-rakan kita mungkin nak balik kampung semua ke. Kita bercuti lah. Kita sambung hari Jumaat nanti. Okey, ni kita simpan juga dalam teks dokumen dalam download. Hari ini tukarkan ke hari bulan 30. Save. So besok, bukan besok, hari Jumaat ya, kita ambilkan apa yang dimasukkan dengan pertalian yang bertindih ni ya, insyaAllah. Siti Khalijah Abdullah hari itu dia ada tanya tentang ayat Quran ya. Adakah? Ya, ya. Okey ya. Saya kongsikan ayat ni supaya kita ayat tu senang je nak mengingatnya ya. Dia berkaitan dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar ya. Jadi sebelum ayat itu ada ayat yang berkaitan, iaitu kita ambil ayat 200 dan 201. Ini dia ya. Jadi dalam ayat di hujung ayat 200 Allah kata apa?
Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi Allah kata di antara manusia tu ada yang berkata maksud ni dia berdoa lah. Ya. Berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya. Berilah kami kebaikan di dunia. Maknanya kebaikan, rezeki, kurniaan dan semuanya. Maknanya dia hanya minta dunia. Ya. Dan Allah kata, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi orang-orang yang hanya minta dunia ni, Allah kata tidak adalah baginya apa-apa di akhirat tu bahagian-bahagian yang mereka dapat. Ya, itu menunjukkan ya, kalau kita minta dunia saja, kita buat hal dunia saja, dapat dunia, ya, tapi dia tak dapat bahagian akhirat. Ya, jadi Allah ajar kita. Jadi Allah ajar kita ialah kalau kita nak mintalah dua-dua sekali, ya. Iaitu Allah menceritakan ada di antara mereka tu dia tak minta dunia saja, iaitu dia minta dua-dua sekali. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi maknanya jangan minta dunia saja. Ya, kalau minta dunia Allah kata apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak dapat apa-apa bahagian pun kat akhirat. Ya, jadi yang dunia jambatan ke akhirat tu kita berwujud tanam ya. Dia beza lah. kalau dunia jambatan akhirat tu mana dapat akhirat lah. Yang maksudkan yang dunia tak dapat akhirat ni dia buat untuk dunia semata-mata, ya. Tak ada tidak jadi dia jambatan ke akhirat. Ya. Jadi dia akan dapat dunia sajalah, ya. Dia tak dapat apa-apa pun akhirat nanti. Itu penting untuk kita, apa yang kita lakukan dunia ni, ya, kita mesti kaitkan dia dengan akhirat. Doktor, selalu kita dengar ada guru-guru kata, yang ni sebab Allah bagi tahu kan. Ada tak dalam ayat lain Allah bagi tahu kita minta akhirat. Apabila kita minta akhirat, automatik dunia tu akan dapat. Ada tak ayat yang tu? Yang menjelaskan selalu yang guru-guru kata macam tu. Maknanya kita nak nampak dalam Al-Quran yang Allah kata. Kalau kita cari sebagai contoh, ya ada ayat tu, nanti saya kena cari balik, ya. Kita ambil contoh surah Al-An'am ayat 32. Di sini Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Ya, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan permainan dan hiburan sahaja. Dan Allah kata walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sedangkan negeri akhirat itu adalah lebih baik, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Lebih baik daripada dunia, ya. Ini salah satu daripada yang kita, tapi nanti saya carikan ayat tu yang ada. Saya ingat lagi ada ayat mengatakan bila kita cari akhirat, ya, dunia pun dapat juga, ya. Nanti saya kena cari rujuk balik lah, ya, insyaAllah. Sebab saya perlukan ayat tu kadang-kadang ada setengah di sahabat-sahabat kita ni kan, kalau kita cakap macam tu kan, kita mana boleh macam tu kan, Allah bagi tahu kena minta dua-dua. Memang betul, Allah bagi tahu macam ayat yang pertama tadi tu kan, tapi Allah ada bagi tahu juga kalau kita minta akhirat, dunia tu akan kita dapat. Automatik Allah bagi dunia. Ya. Kita ini cuma imply je lah, ya, cara imply saja, walaupun tak direct. Maknanya kalau kita buat untuk akhirat itu, dia lebih baik, maknanya dunia pun dapat juga. Tu, ya, tapi dia imply saja. Tapi ada ayat tu dia terang-terang dapat juga, yang dunia pun dapat,
akhirat pun dapat juga ya. Nanti saya cuba cari balik ayat tu insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, share balik nota tadi doktor. Nak screenshot yang kita punya dua tu tadi. Oh, tak screenshot lagi. Okey, dia dalam Lexilogos ya. Lexilogos. Ini yang pertama. Ini buang ke satu space tu. Okey, lepas tu yang kedua sudah ini. Dah. Okey, yang kedua yang ni lah. Yang ni masih lagi tak habis. Nanti kita habiskan hari Jumaat. Lalu 7.9. Qaidah. Al-Qaid. Okey, sadaqallahul azim. Okey, Haji Abdul Qadir boleh tutupkan dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adlun limudira likalimatihi wa huwa as-sami'ul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul aliyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.